Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka majlis kita pada malam ni dengan ummul kitab Al-Fatihah. Okey, yang berbahagia Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, para asatizah yang join live kita dan juga para sahabat-sahabat di rumah sana, insyaAllah. Alhamdulillah, syukurillah kerana kita masih diberi peluang dan ruang untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ni menerusi FB Live di page Yadim Negeri Pahang dalam program wacana ideologi yang bertajuk liberalisme ataupun liberalism yang akan dikupas ataupun akan dikongsikan oleh Dr. Ahmad Irfan pada malam ni, insyaAllah. Jadi pada sahabat-sahabat yang sedang join live kita, boleh share, like dan komen. InsyaAllah sama-sama kita mendengar kupasan tajuk liberalisme yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Irfan lah. Jadi suka untuk saya perkenalkan dahulu penceramah kita pada malam ni, insyaAllah. Penceramah kita bernama Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, merupakan pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang UMP, dan doktor berasal dari Gombak. Dan juga doktor merupakan ahli jawatan kuasa falak negeri Pahang. Selain itu, beliau juga merupakan konsultan Had Al-Kifayah bagi Pusat Kutipan Zakat Negeri Pahang. Okey, sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau degree Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar. Dan setelah tamat pengajian degree, beliau berkhidmat dengan unit berita Al Jazeera di Astro. Sebelum doktor berkhidmat tu, sebelum doktor sambung pengajian dalam peringkat master di University of Aberdeen dalam bidang Islamic Jerusalem Studies, dan seterusnya melanjutkan dalam PhD dalam bidang hadis di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Universiti Malaya. Okey, betul ya doktor? Okey. Ya, Okey, insyaAllah. Jadi itu sedikit latar belakang kita, berkenalan dulu lah, tahu tentang doktor, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa kita boleh teruskan kepada sesi perkongsian daripada Dr. Irfan berkaitan liberalisme. Mungkin tak boleh nak kupas dengan lebih mendalam, lebih terperinci kan, dengan tempoh 1 jam. InsyaAllah kita akan ada sesi Q&A pada akhir rancangan lah, pada akhir rancangan, insyaAllah. Jadi kalau sesiapa yang ada soalan, boleh kemukakan soalan di ruangan komen di bawah, insyaAllah. Jadi mungkin itu saja. Saya jemput doktor untuk berkongsi lah. Tafadhal. Syukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa ba'd. Al-Fadil yang saya muliakan, saudari pengurusi majlis, Ustazah Sharifah Fatin Ad-Dina binti Said Talib, yang saya hormati juga, yang berusaha producer di belakang tabir, dan kepada semua para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah dan sidang pendengar di alam maya sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah. Pertamanya saya bersyukur dapat bersama-sama dalam majlis ilmu seumpama ini. Walaupun secara jujurnya saya rasa amat kerdil, kerana saya rasa amat tidak layak untuk berkongsi satu topik yang agak berat, membabitkan satu ideologi
yang menjadi satu ancaman kepada pemikiran umat Islam, iaitu ideologi yang dikenali sebagai liberalism. Sungguh saya bukan seorang yang pakar, tapi saya akan cuba untuk berkongsi, walaupun tajuk ini pada permulaannya apabila saya mendapat tajuk ni sebenarnya dia agak luas. Kita boleh mengulas isu liberalism ini daripada pelbagai sudut. Sebagai contohnya, yang masyhurnya dalam kalangan agamawan di Malaysia ni, bila tersebut liberalism, dia akan terus kaitkan dengan Islam liberal. Bila disebut liberalism, terus dikaitkan dengan hur, dengan kebebasan mutlak, dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga slogan-slogan yang membawa kepada kefasikan. Sedangkan di sana apabila kita menyebut berkaitan dengan liberalism ni, sebenarnya liberalism itu dia bukannya semata-mata daripada konteks religious liberalism. Di sana terdapat lagi beberapa bentuk liberalism yang bagi saya amat rugi kalau kita tidak mengenali berkaitan dengan liberalism ini. Yang mana kalau kita tengok dalam dunia moden sekarang ini, apa-apa saja respon yang dipamerkan oleh manusia apabila mereka berhadapan dengan satu isu, sedikit sebanyak dia dipengaruhi dengan ideologi liberalism. Sebagai contohnya, kalau kita tengok sekarang ni, satu dunia sedang berhadapan dengan ancaman wabak COVID-19. Baik, saya tak nak ulaslah berkaitan dengan apa yang berlaku dan respon rakyat di negara kita. Tapi kalau kita tengok satu contoh di negara Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, kita ketahui bahawa penduduk negara Amerika ni, yang kalau kita nak permudahkan perbahasan kita lah, mereka ni adalah merupakan penduduk negara yang mengamalkan liberalism dalam landscape politik mereka. Hasil daripada ideologi liberalism itu menatijahkan rakyat Amerika Syarikat yang suka untuk duduk di negara mereka. Kerana apa? Kerana negara itu memberikan total freedom ataupun liberty. Mereka memperjuangkan supaya mereka itu boleh membuat apa saja selagi mana tidak mengancam dan tidak membahayakan orang lain. Maka dengan sebab itu, di saat mereka sedang bergelut untuk mengawal penularan wabak COVID-19 ni, kita perhatikan sebagai contohnya bagaimana bekas Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, yang tewas dalam pilihan raya presiden baru-baru ini, dia sendiri telah pun menunjukkan satu contoh yang tidak baik dalam bab nak mengawal wabak penyakit tersebut. Bagaimana dia menyatakan bahawa dia tak nak pakai mask sebagai contohnya. Sedangkan pemakaian mask itu secara empiricalnya telah pun terbukti mampu untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Dan itulah dia merupakan satu gambaran kepada masyarakat secara umumnya di Amerika Syarikat, yang mana mereka itu adalah bangsa liberal yang tak suka untuk menerima arahan, yang tak suka untuk ditunjukkan engkau kena buat apa, engkau kena buat apa. Jadi ini adalah merupakan di antara produk liberalism yang kita akan bahaskan macam mana sejarah kewujudannya, sejarah perkembangannya dan seumpamanya. Dan apabila kita menyebut berkaitan dengan Amerika Syarikat, dia menyebabkan saya teringat kepada apa yang pernah berlaku sebelum Amerika Syarikat ni menjadi negara yang maju. Kalau kita tengok dalam sejarah, pada tahun 1920-an, jangan terkejut kalau apabila kita membaca sejarah di Amerika Syarikat, sebenarnya di seluruh negeri-negeri, states di Amerika Syarikat, pada tahun 1920 dalam 18th Amendment yang diluduskan oleh Kongres Amerika pada waktu itu, mereka telah pun membuat satu keputusan yang dilihat ada kecenderungan kepada gelombang agama di Amerika Syarikat, iaitu mereka telah pun membuat satu dasar mengharamkan penjualan arak sama sekali. Maknanya kata semua minuman beralkohol, baik namanya beer ke toddy ke ataupun whatsoever, as long as ada alkohol, dia pernah diharamkan dalam undang-undang di dalam Kongres Amerika Syarikat dalam 18th Amendment. Maka hasilnya apa? Hasilnya orang Amerika Syarikat yang kita tahu bahawa mereka ni adalah bangsa yang kuat minum, okey, kebanyakan daripada mereka lah, akhirnya mereka memberontak. Hasil daripada larangan tersebut, apa yang berlaku ialah berleluasanya kegiatan penyeludupan,
Bagaimana pembuat-pembuat arak ni menyeludup secara haram. Ada yang mengimport daripada negara barat, ada juga yang mereka buat secara kecil-kecilan, kemudian mereka jual kepada orang yang ingin minum arak. Dan kegiatan haram ini, dalam minum arak tu haram, kegiatan menjual arak tu pun dari sudut undang-undang wad'i, undang-undang sivil pun pada waktu itu adalah haram. Dia menyebabkan ramai orang tidak berpuas hati. Negara pun dia tidak mendapat cukai kerana cukai dia tidak boleh dikenakan atas transaksi yang haram, dan akhirnya menyebabkan mereka rasa tak senang dengan tindakan tersebut. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah pada tahun 1933, makna kata kurang lebih 12-13 tahun, mereka dia mengharamkan penjualan dan juga peminuman arak di Amerika Syarikat. Pada tahun 1933, akhirnya Kongres Amerika Syarikat telah pun mengadaptasi ataupun menggunakan 21st Amendment untuk menarik balik akan pengharaman arak tersebut. Jadi ini merupakan sebagai salah satu daripada contoh. Saya nak bagi dalam mukadimah ni, saya nak bagi contoh bagaimanakah hasil manifestasi daripada ideologi liberalism apabila diamalkan sebagai landscape politik dalam sesebuah negara yang moden. Makna kata dengan sebab itu saya rasa cukup bertuah kerana dapat berkongsi ideologi ini. Kerana apa? Kerana apabila saya diberikan topik ini, slogan di sebalik penganjuran wacana ideologi ini, dia adalah bertitik tolak daripada ayat daripada surah Hud ayat yang ke-61, iaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ila thamud akhahum salihah. Minta maaf, iaitu daripada surah An-Nahl ayat yang ke-36, iaitu Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, yakni sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun mengutuskan dalam kalangan umat manusia ini, setiap umat manusia ini Allah utuskan kepada mereka ada seorang rasul, yang mana rasul ini, slogan para rasul ni baik daripada zaman dahulu sampai ke zaman sekarang, slogan para rasul ni sebenarnya adalah sama saja, iaitulah mereka diminta untuk menyeru manusia supaya apa? Supaya u'budullah, yakni menyembah diri kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang Maha Esa, wajtanibut taghut, dan juga menyeru manusia supaya menjauhkan diri mereka daripada perkara-perkara yang taghut. Jadi ini adalah merupakan titik tolak perbincangan kita. Titik tolak perbincangan kita ni sebenarnya kita nak menyambung seruan yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu. Makna kata kalau kita perhatikan sejarah manusia di muka bumi ni, kita tahu bahawa manusia pertama yang diutuskan di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Kita juga tahu bagaimana sejarah manusia ni apabila Nabi Adam duduk di syurga. Apabila duduk di syurga, kita tahu bahawa bila dah diciptakan manusia itu, terus diperkenalkan beberapa undang-undang. Dan antara undang-undang yang Allah perkenalkan kepada Nabi Adam semasa di syurga adalah undang-undang berkaitan dengan halal pemakanan. Iaitu Allah bagi tahu kau boleh makan apa saja di syurga kecuali tak boleh makan satu pokok. Satu pokok. Pokok ni yang syaitan dan iblis panggil sebagai pokok syajaratul khuldi, pokok khuldi. Yang kononnya syaitan bagi tahu kalau engkau dan Hawa makan buah daripada pokok khuldi ni, dia akan menyebabkan khulud, yakni Nabi Adam dan Hawa tu dia nak faham mudah macam awet muda lah. Engkau akan kekal, engkau tak akan tua, dan juga engkau akan mendapat tenaga, kuasa dan seumpamanya. Jadi dalam ujian itu Allah mentakdirkan dengan penuh hikmah dan bijaksana, dan bukan untuk kita merendahkan Nabi Adam. Siapalah Nabi Adam, siapalah kita berbanding dengan Nabi Adam. Allah mentakdirkan yang Hawa dan Adam makan syajaratul khuldi tersebut dan diutuskan ke dunia. Okey, maka beranak pinaklah keturunan Adam. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh, kita tahu bahawa berdasarkan kepada banyak hadis, Nabi juga menyatakan bahawa manusia daripada Adam sampai Nabi Nuh ni adalah manusia yang kanu ala syariatil haq, adalah manusia yang berada pada syariat yang benar, walaupun mereka mungkin menumpahkan darah seperti mana kisah Habil dan Qabil dan seumpamanya. Tetapi hadis menyatakan bahawa manusia daripada Adam sampai Nuh, semua mereka ni beriman, yakni mereka ni bersetuju dengan seruan Adam dan Nabi berikutnya bahawa kita kena u'budullah, kena sembah Allah dan kena jauhi perkara-perkara taghut. Sehinggalah ke zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ni bermulanya syirik
yang pertama. Apabila manusia pada zaman Nabi Nuh ni, mereka ni terlalu menuruti akan kehendak, keinginan mereka, insting mereka. Yang mana manusia ni, kita pun tahu sejarah bagaimana wujudnya syirik yang pertama semasa zaman Nabi Nuh ni, ialah apabila semasa zaman Nabi Nuh ada, pada permulaannya ada 5 orang pemuda yang soleh, yang namanya disebut dalam Al-Quran, Wud, Yaghus, Ya'uq, Nasr dan Ya'uq. Disebut kelima-lima nama ni di dalam Al-Quran. Yang apabila mereka berlima ni yang dianggap sebagai pemimpin idola kerohanian dalam kalangan manusia pada zaman Nabi Nuh, ditakdirkan mereka meninggal dunia, maka manusia pada zaman Nabi Nuh, kebetulan mungkin pada waktu itu syariat membenarkan mereka membina patung, tugu peringatan. Maka dibinalah tugu peringatan. Pada permulaannya tak ada masalah. Tapi pada generasi berikutnya, akhirnya mereka, oleh kerana sifat gelojoh manusia ni dia ada insting. Insting apa? Antaranya kegelojohan mereka dalam bab beragama. Iaitu mereka kalau boleh, kalau nak beragama, nak menyembah Tuhan itu, biarlah Tuhan itu benda yang mereka nampak depan mata. Maka akhirnya secara beransur-ansur, Iblis dan syaitan berjaya untuk cucuk jarum kepada manusia zaman Nabi Nuh, supaya meyakini, percaya, belief, beriman bahawa patung-patung tugu peringatan 5 pemuda soleh yang telah meninggal dunia itu, akhirnya diangkat sebagai Tuhan kepada mereka. Syirik yang pertama. Allah mentakdirkan bahawa kaum Nabi Nuh ini semuanya telah pun dihancurkan dalam tufan ataupun dalam banjir besar, kecuali mereka-mereka yang beriman saja yang bersama-sama dengan Nabi Nuh dalam bahtera Nabi Nuh. Habis kat situ. Hanya 3 generasi selepas Nabi Nuh, tak jauh, 3 generasi saja. Mak kata selepas bahtera Nabi Nuh tu, dunia ni dihuni oleh manusia yang beriman saja, tidak ada manusia yang mensyirikkan Tuhan. Tetapi 3 ataupun 4 generasi selepas zaman Nabi Nuh, okey, sekali lagi Allah mentakdirkan berlakunya kesyirikan buat kali kedua. Syirik kali kedua yang dilakukan oleh kaum Ad. Yang Allah mentakdirkan kaum Ad ini, mereka ni ada beberapa kehebatan luar biasa, iaitu mereka ni boleh mengukir batu dekat bukit-bukit yang keras, dijadikan sebagai kediaman dalam bukit yang mereka ukir tersebut. Kemudian mereka juga diberikan kekuatan fizikal yang begitu hebat oleh Allah Jalla wa'ala, menyebabkan mereka ini akhirnya, mereka pun syirik juga menyembah berhala. Mereka menyatakan bahawa berhala ni pun ada kemampuan untuk memberi manfaat dan mudarat. Mereka buat berhala dengan tangan mereka, kemudian mereka sembah pula berhala tersebut. Maka Allah mengutuskan siapa? Allah mengutuskan Hud. Allah mengutuskan Hud sebagai Nabi, yang mana kalau kita baca dalam sejarah, Hud ni dia adalah merupakan di antara Nabi yang berbangsa Arab. Jadi ini satu kritikan juga kepada orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya mereka berbangga bahawa mereka inilah bangsa pilihan. Kononnya Nabi-Nabi banyak diutuskan dalam kalangan bangsa mereka. Tapi kalau kita baca dalam sejarah Nabi ni sebenarnya, kalau nak direkodkan bangsa lah, bangsa, Nabi Hud ni adalah bangsa Arab. Dia dalam kitab tarikh, kategori Arab Nabi Hud ni adalah Al-Arabul Ba'idah, kepada kaum Ad ni. Jadi Arab yang telah pupus, kerana akhirnya mereka ni dah tak ada dah. Dia ada lagi Arab Al-Arabul Aribah, kemudian Al-Arab Al-Musta'rabah. Nabi Ismail tu keturunannya sampai zaman Nabi Muhammad itu adalah Al-Arab Al-Musta'ribah ataupun Al-Arabul Musta'rabah, Arab yang telah pun bercampur dengan bangsa lain. Jadi pokok pangkalnya, semua Nabi ni nak cerita daripada zaman Adam, Nuh, Hud, sampailah ke zaman sekarang, semua mereka ni menyeru dengan slogan yang sama, iaitu engkau ni kena, walaupun kau banyak selera dari sudut kerohanian, boleh mampu untuk berfikir dengan ideologi, dengan pemikiran falsafah yang tinggi dan seumpamanya, tetapi hakikatnya kita masih manusia, dan manusia ni adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan kita untuk ubudullah, sembah Allah, dan juga menjauhi perkara-perkara yang tauhid. Jadi dengan sebab itu, kisah umat terdahulu ni sebenarnya adalah merupakan, kalaulah kita nak bahaskan berkaitan dengan apakah dia sejarah liberalism, kalaulah kita nak meminimaliskan ataupun kita nak mempermudahkan fahaman liberal ni semata-mata sebagai sebagai bebas, ikut suka akulah nak fikir apa, ikut suka akulah, kalau aku nak bertuhan, suka hati akulah nak ambil Tuhan ni yang mana satu. Kalau aku nak rasa nak percaya kepada sesuatu, ataupun aku nak rasa beragama, aku nak rasa ada elemen mysticism, ada elemen kerohanian, ada elemen kebatinan, maka ikut suka akulah. Kalaulah kita sempitkan ataupun kalau kita permudahkan liberalism itu daripada sudut itu,
Maka sebenarnya liberalism itu dia bermula sejak daripada umat-umat yang terdahulu lagi. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat bahawa sebenarnya tanggungjawab manusia pada akhir zaman ini ialah kita ni nak tak nak kita kena sedar bahawa kita berhadapan dengan ancaman syirik, ancaman taghut dalam pakej yang baru. Kalau umat terdahulu mereka berhadapan dengan ancaman dari sudut berhala dan seumpamanya. Tetapi zaman sekarang kita berhadapan dengan ancaman dari sudut ideologi. Maka dengan sebab itu amat penting untuk kita memahami akan ideologi liberalism ini. Walaupun saya selalu menasihatkan kalau kita membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan ideologi ni, kita ni dinasihatkan untuk banyakkan berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Baca doa ni banyak-banyak apabila kita nak memahami tayar gelombang pemikiran dan ideologi ni. Kerana kadang-kadang kita menyebut pemikiran tu kadang-kadang kita khawatir yang kita terjerumus dalam apa? Kita pun terjerumus dalam kesyirikan. Nabi mengajar kepada kita supaya sentiasa berdoa, ya Allah Tuhanku, Allahumma inna na'udzubika, aku mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, daripada aku ni menyekutukan Engkau, melakukan benda tagut lah, menyekutukan Engkau dalam perkara-perkara yang kami tahu, wa nastaghfiruka bima la na'lamu, dan kami juga mohon pengampunan daripada-Mu ya Allah. Ni kita istighfar banyak sepanjang kita dengar majlis berkaitan dengan falsafah ni, kita kena banyak istighfar. Kerana apa? Kerana mungkin apa saja yang kita sebut dan apa saja yang kita dengar dan terdetik itu pemikiran kita ni, dikhawatiri itu semua menyebabkan kita ni terjerumus dalam syirik yang kita tak sedari. Tetapi bukannya bermaksud yang kita boleh bersikap bermudah-mudahan dengan Ustaz, anda ni dah Muslim dah, saya ni dah Muslim, jadi tak perlulah saya nak tahu ideologi-ideologi yang datang daripada Barat, daripada golongan yang musyrik ni, tak perlulah. Memadailah saya mengetahui ideologi-ideologi daripada apa yang dibawa dalam Quran dan apa yang Nabi datangkan dalam sunnah baginda. Ini satu benda yang kita kena perbetulkan. Kita kena ingat bahawa apabila kita ni diamanahkan untuk berjihad menentang syirik dan taghut, syirik dan taghut ni pakejnya berbeza mengikut zaman. Kalau kita bukalah kitab-kitab yang menceritakan berkaitan dengan fikrah dan juga gelombang pemikiran umat Islam pada zaman moden ni, ramai ulama' menyatakan bahawa taghut yang paling besar ancamannya yang perlu dihadapi oleh manusia akhir zaman adalah dari sudut pemikiran. Dan liberalism adalah salah satu daripadanya. Jadi tak salah. Bahkan perlu ada segelintir manusia ni yang memahami liberalism, dan yang saya nak highlight di sini adalah bukannya semata-mata kita faham liberalism tu daripada aspek religious liberalism, ataupun dalam konteks ancaman kita dekat Malaysia ni, ataupun barangkali di negara-negara Nusantara, negara-negara di gugusan Kepulauan Melayu ni, apa yang dipanggil sebagai Islam liberal. Kalau di Indonesia tu dia ada jaringan Islam liberal dan sebagainya. Itu sebahagian daripada produk kecil liberalism. Tapi kalau kita nak memenangkan agama kita ni, liberalism itu dia kena dilihat daripada pakej yang menyeluruh. Apatah lagi, liberalism ni nak tak nak dia akan berkait rapat dengan perkembangan tamadun manusia di negara barat. Bila kita sebut negara barat ni, dia ada kaitan dengan eskatologi ataupun benda-benda yang bakal berlaku pada akhir zaman. Saya tak suka membincangkan teori konspirasi ni, tapi saya ambil daripada hadis yang sahih saja. Semasa Nabi masih hidup, Nabi memberikan beberapa bentuk ramalan. Dalam hadis yang sahih saja saya pilih, antaranya Nabi beritahu antara tanda bahawa kiamat ni nak hampir adalah pertamanya pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Al-Aqsa. Ini berlaku semasa zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Tapi nak cerita je, para sahabat apabila mengetahui bahawa Nabi pernah meramalkan bahawa Al-Aqsa itu akan dibebaskan, maka mereka bersungguh-sungguh. Bila Rasulullah wafat, mereka terus menyambung, kecuali Abu Bakar lah. Abu Bakar ni dia berhadapan dengan internal konflik dalam masyarakat Madinah. Ada yang tak nak bayar zakat, ada yang murtad, ada yang mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar dia tak sempat. Maka Umar dia bersama-sama dengan para sahabat yang lain, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka ni bersungguh-sungguh untuk memenuhi ramalan Nabi tu. Kalau boleh biar berlaku semasa zaman dia. Pembebasan Al-Aqsa. Yang keduanya adalah pembebasan Konstantinia ataupun Konstantinopel. Ini pun Nabi pernah ramalkan. Maka dengan sebab itu para sahabat
yang terkenalnya Abu Ayyub Al-Ansari sampai tahap bersama-sama dengan Yazid bin Muawiyah, walaupun Yazid ni dia ada isu sikit dari sudut akhlak dia sebagai pemimpin, tapi mereka bersama-sama dalam peperangan untuk melawan kerajaan Rom Timur, disebut kerajaan Rom Timur lah di Konstantinopel itu ataupun di Turki, di Istanbul sekarang ni. Mereka bersungguh-sungguh untuk memenuhi ramalan Nabi itu. Dan ada satu benda yang Nabi ramalkan, tapi kita perhatikan ramalan ni macam manusia akhir zaman tak bersungguh-sungguh sangat. Iaitu Nabi meramalkan bahawa pada akhir zaman ini umat Islam ni, kita ni akan bertahaluf dengan Bani Al-Asfar. Saya ulang balik, dalam hadis Nabi yang sahih disebut bahawa orang beriman pada akhir zaman nanti, kita ni akan bertahaluf dengan Bani ataupun Banul Asfar. Banu Asfar ni Bani Kuning. Bani Kuning ni kebanyakan daripada ulama yang mensyarahkan hadis menyatakan bahawa mereka ni adalah orang-orang Rom lah. Maknanya kata orang-orang yang datang daripada barat, orang-orang yang berkulit kuning ni lah. Okey, jadi kalau kita tengok isyarat Nabi ni, dia menggambarkan bahawa pada akhir zaman nanti umat Muhammad ini kita akan melakukan satu bentuk kerjasama dengan orang-orang daripada barat. Okey, apatah lagi diperkukuhkan dengan ayat Quran yang Allah bagi tahu, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan dapati bahawa manusia yang paling kuat permusuhan dengan orang beriman adalah orang Yahudi lah, dan mereka yang syirikkan Tuhan. Tapi kamu akan dapati bahawa orang-orang yang aqrabahum mawaddah, orang-orang yang dekat kasih sayangnya dengan kamu adalah alladzina qalu inna nasara, iaitu orang-orang Kristian. Ini semua merujuk kepada Bani Asfar. Nabi bagi tahu akhir zaman nanti umat Muhammad akan baik ni, akan bertahaluf dengan Bani Asfar semasa Malhamah Kubra nantilah. Bila dah menang, pada waktu itu kita akan berlawan balik dengan mereka. Jadi nak ceritanya, sepatutnya antara agenda yang perlu difikirkan oleh umat Muhammad pada akhir zaman ni adalah bagaimana kita memikirkan yang kita ni tak nak kita kena mengenali ideologi pemikiran barat supaya kita ni boleh sekurang-kurangnya kita boleh mengenali mereka lah. Seperti mana yang mereka buat kepada kita. Saya difahamkan dalam beberapa hari sudah ada satu topik berkaitan dengan istishraqiyah ataupun orientalism. Maknanya kata orang-orang daripada barat, mereka bersungguh-sungguh untuk belajar ideologi dan cara hidup budaya orang-orang daripada timur, daripada orient tu maksudnya timur lah. Mereka bersungguh-sungguh. Tapi kita ni yang duduk di timur, sepatutnya apatah lagi ditambah dengan hadis tadi, ditambah dengan ayat Quran, sepatutnya kita pun kena ada satu kumpulan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ideologi yang datang daripada mereka, yang datang daripada barat, ataupun dalam bahasa akademik ini dipanggil sebagai Occidentalism, istighrabiyah. Kita nak belajar daripada gharbiyah, daripada barat ni. Okay. Adakah salah? Wallahi ya akhi, saya berpandangan bahawa bukan setakat tidak salah, tapi kena bersungguh-sungguh untuk memenuhi agenda ni. Kita kena memperbanyakkan Occidental study ni, supaya akhirnya kita tahu liberalism ni macam mana kita nak masuk kepada mereka. Kerana apa? Kerana kita kena ingat bahawa dekat negara Eropah, dekat negara Amerika Syarikat, agama yang paling berkembang dari sudut ramainya yang masuk dalam agama tersebut adalah agama Islam. Ini satu fakta yang kita jangan pandang sebelah mata. Kalau orang Kristian ni, mereka tak kuat sangat praktis agama mereka, bahkan ramai yang jadi sekular. Tapi dalam kalangan penduduk tempatan, orang-orang putih ni, rate masuk Islam ni semakin tinggi. Jadi dalam nak berdakwah kepada mereka, metodologi berdakwah kepada mereka di sana, umat Islam yang berdakwah di sana, dia kena berbeza dengan metodologi dakwah umat Islam yang berada di negara majoriti umat Islam. Jadi dengan sebab itu, tak ada masalah kalau kita belajar pasal liberalism ni. Dan jangan sempitkan semata-mata, macam saya sebut tadi, jangan sempitkan kepada religious liberalism semata-mata. Okay? Ini juga selari dengan apa yang Allah pernah arahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Fussilat. Saya tak nampak ni slide yang ketiga ni, producer. Saya tak kawal slide saya ni. Yang mana dalam surah Fussilat Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, setelah mana dalam surah Fussilat ni Allah banyak menceritakan akan kisah pengorbanan dan kejayaan nabi-nabi terdahulu. Allah cerita dalam surah Fussilat ni kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian sweet ending story of kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ni
Kisahnya dalam surah Fussilat cukup, bukan Fussilat ni, surah Saffat, minta maaf. Saya tersalah, bukan surah Fussilat, surah As-Saffat. Surah As-Saffat, dia punya endingnya begitu menarik, iaitu Allah beritahu Yunus ni, walaupun pada permulaannya dia merajuk apabila berdakwah, kaumnya tak ikut dia. Yunus ni by the way, dia adalah bangsa Asyuriun, walaupun Yahudi kata dia adalah Bani Israel, tapi sebenarnya dia bukan Bani Israel, dia adalah bangsa Asyuriun, Al-Asyuriun ataupun Assyrian. Okay? Tapi apabila setelah mana Nabi Yunus ini diuji, dia merajuk sekejap, kemudian dia ditelan dalam perut ikan nun lah disebut, kemudian dimuntah balik, dia kembali kepada kaumnya. Allah bagi tahu akhirnya apabila dia kembali kepada kaumnya, dia berjaya untuk menerima follower ataupun pengikutnya lebih daripada 100,000 orang. Satu jumlah yang ramai. Sweet story. Begitu juga dalam surah Saffat ni. Surah Saffat ni Allah juga cerita pasal Nabi Lut dan beberapa Nabi yang lain. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad yang pada waktu itu sedang berhadapan dengan penentangan yang kuat daripada golongan musyrik Mekah ni, Nabi Muhammad ni rasa bahawa Nabi Muhammad, he is not alone. Dia tidak bersendirian. Apa-apa saja penentangan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam kalangan musuh-musuh Islam pada waktu itu, itulah juga penentangan yang pernah dialami oleh musuh-musuh semasa zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka Allah bagi tahu, wahai Muhammad, bahawasanya tentera kami, yakni pengikut Rasul ni, mereka ini adalah satu golongan yang sifat mereka ghalib, yakni mengalahkan, menang. Fatawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad daripada semua provokasi dan juga serangan daripada pihak-pihak musuh musyrikin ini, sehingga ke satu masa. Tetapi dalam masa yang sama, tengok bagaimana dalam nak memenangkan Nabi, dalam nak memenangkan agama, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Walaupun diminta supaya ignore je mereka ni, tetapi dalam masa yang sama, wa absirhum fasawfa yubsirun. Saya nak highlight kat perkataan wa absirhum tu, iaitu Allah bagi tahu, wahai Muhammad, walaupun kau kena ignore mereka, tapi jangan sama sekali engkau mengabaikan mereka. Sebaliknya kau kena lihat mereka, kena basir, kena perhatikan bagaimana gerak langkah mereka ni. Perhatikan gerak langkah mereka. Supaya kalau kita buka dalam tafsir Abu Hamka, disebut bahawa supaya apa? Supaya orang beriman ni, kita tidak selesa dalam kepompong kehidupan kita semata-mata, sehingga kita lupa bahawa ada musuh yang perlu diperhatikan, ada musuh yang perlu dikaji. Maka Occidental ataupun study berkaitan dengan ideologi barat ni satu benda yang sepatutnya perlu kita berikan perhatian. Baik, sebenarnya itu satu premis yang penting bagi saya untuk kita memahami liberalism lah. Okay, jadi kita masuklah kepada saya rasa elok kita masuk kepada persoalan berkaitan dengan liberalism. Okay. Baik, tadi dalam mukadimah tadi saya telah pun menyatakan bahawa liberalism ini umat Islam tak boleh tengok semata-mata dari sudut religious ataupun liberal agama saja. Tapi sebaliknya, liberalism ni dia adalah satu ideologi yang boleh didekati dengan banyak penjuru. Antara penjuru yang kita kena faham liberalism ni adalah dari sudut penjuru politik. Apa yang saya cuba kongsi untuk kali pertama nak memperkenalkan asal-usul sejarah liberalism ini adalah saya suka untuk memulakannya. Walaupun saya boleh cerita seperti mana saya yakin penceramah-penceramah sebelum ni pun sebut bahawa Barat dia pernah duduk dalam era kegelapan, kemudian mereka bangkit lawan gereja, lahirlah sekular, lahirlah falsafah macam-macam dan sebagainya. Saya boleh nak ulang benda sama. Tapi pendekatan saya nak mulakan liberalism ni dengan melihat liberalism dari sudut politik, yakni political liberalism. Okey. Baik, penting untuk kita tahu ni kerana apa? Kerana di negara barat inilah dia politik mereka. Bahkan agenda liberalism inilah yang cuba dibawa oleh anasir luar ke dalam negara kita, sehingga banyak kumpulan-kumpulan pemikir dan juga penyokong, pendukung politik, beberapa parti politik di negara kita ini mendapat tajaan daripada pertubuhan-pertubuhan yang mendukung agenda liberalism daripada luar negara. Jadi nak tak nak kita kena faham ni dulu. Jangan semata-mata faham Islam liberal saja. Kita kena faham political liberalism. Apabila kita menyentuh berkaitan dengan political liberalism, sejarahnya dia akan kembali kepada seorang tokoh daripada England lah, yang bernama John Locke. John Locke ni dia meninggal pada tahun 1702. Dialah dianggap sebagai
pengasas kepada ideologi liberalism. Jadi pasal tu kalau kita buka dalam mana-mana buku berkaitan dengan liberalism, banyak kata-kata John Locke ini akan dipetik lah. Mungkin ada yang menjangkakan John Locke ni, ini mesti daripada British, mesti dia ni golongan atheist ataupun mendukung secularism. Kita kena ingat bahawa sebenarnya John Locke ni, walaupun dia pengasas kepada liberalism, tapi sebenarnya dia seorang theist. Okey, dalam bahasa akademik ni, bila disebut atheist ataupun atheist, adalah orang yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Tapi John Locke, dia seorang yang theist. Dia ni seorang yang percaya kepada kewujudan Tuhan. Bahkan kalau kita buka dalam buku-buku penulisan awal dia berkaitan dengan treatise, berkaitan dengan liberalism, dia banyak menyebut beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam gereja. Disebut berkaitan creator, creation dan banyak. Jadi dia dianggap sebagai pengasas. Maka dengan sebab itu, untuk kita memahami political liberalism zaman moden ni, sebenarnya dia ada beberapa mazhab. Ada beberapa pendekatan. Saya sebut mazhab ni pasal majoriti daripada kita ni mungkin mengaji agama kan. Jadi kita sebut mazhab tu mungkin faham sikit lah. Liberalism dalam sudut politik ada beberapa mazhab. Antara yang paling popular sekali adalah liberalism klasik ataupun classical liberalism. Inilah dia yang diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti mana John Locke pada awal kurun ke-18. Okey, kita kena ingat pada waktu itu Islam berada di mana? Islam pada waktu itu adalah merupakan satu empire yang agak kuat, kerana pada waktu itu kerajaan Osmaniyah dia menguasai banyak wilayah, termasuklah juga berhampiran dengan belah barat sana. Jadi ini selari tau. Walaupun barat dia banyak mengambil manfaat daripada kecemerlangan dan kehebatan pemikir-pemikir daripada tamadun Islam, bahkan contohnya Ibn Rushd, bagaimana kalau kita perhatikan dekat Vatican City ni, dia ada satu fresko, satu mural, satu lukisan, The School of Athens, yang mana orang-orang Kristian ini memberikan kredit kepada tokoh-tokoh pemikir, tokoh-tokoh falsafah yang bagi mereka membawa kepada Renaissance, membawa kepada Enlightenment, pencerahan kepada tamadun barat. Antaranya tokoh yang dilukis kat situ adalah Ibn Rushd. Tuan-tuan boleh Google sendirilah. Lukisan bernama The School of Athens, yang dilukis oleh Raphael. The School of Athens. Jadi mereka mengiktiraf akan sumbangan sarjana daripada tamadun Islam. John Locke salah satu daripada mereka-mereka yang dianggap sebagai pengkagum kepada agenda liberalism ni. Pasal apa? Pasal di England pada waktu itu mereka berhadapan dengan civil war. Mereka berhadapan dengan golongan feudal yang dari sudut pemilikannya bermasalah, dan macam-macam lagi masalah lain yang akhirnya wujudnya gelombang kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan ideologi liberalism dari sudut politik. Tokoh yang lain contohnya Mary Wollstonecraft. Saya rasa tarikh dia meninggal ni salah ni. Mary Wollstonecraft ni dia seorang wanita daripada England. Dia, minta maaf saya baru buat je slide yang tadi. Dia meninggal pada tahun 1779. Maknanya kata kurang lebih pada penghujung kurun ke-18 lah dia meninggal. Dia hidup pada kurun itu. Dan antara produk hiliran daripada liberalism ni adalah feminism. Kita tahu feminism kan? Feminism ni antara pengasasnya merujuk kepada Mary Wollstonecraft. Jadi saya sebut nama-nama ni supaya kita boleh baca akan idea-idea yang cuba dibawa oleh mereka semua ni lah. Begitu juga di antara tokoh yang cukup sinonim dengan classical liberalism adalah John Stuart Mill, ataupun biasa kita panggil sebagai John Mill. John Mill ini pun salah satu daripada tokoh daripada England juga yang memperjuangkan classical liberalism semasa classical liberalism ni berhadapan dengan transisi untuk diwujudkan satu lagi mazhab yang baru, iaitu modern liberalism. Kalau modern liberalism, kalau di belah kanan slide saya ni, kita boleh tengok di antara tokoh-tokoh yang cukup popular, contohnya John Rawls. John Rawls daripada Amerika Syarikat, dia meninggal tahun 2002. Dia ni adalah merupakan di antara tokoh yang banyak mengarang berkaitan dengan modern liberalism.
Nanti saya akan tunjukkan apa contoh modern liberalism ni. Warna yang saya pilih tu sebenarnya ada kaitan dengan perjuangan politik mereka, khususnya di Amerika Syarikat. Begitu juga seorang lagi tokoh wanita bernama Betty Friedan. Betty Friedan ni yang meninggal tahun 2006, dia pun antara tokoh modern liberalism yang agak sinonim dengan perjuangan equality, kesamarataan. Terutamanya apabila membabitkan kesamarataan gender. Baik, kedua-dua mazhab ni, mazhab classical liberalism dan juga modern liberalism, kedua-dua mereka sebenarnya memiliki banyak persamaan. Antara persamaan yang mereka miliki ialah mereka percaya setelah mana manusia di tamadun barat suffer ataupun menderita dengan amalan feudalism, kemudian menderita dengan kongkongan daripada orang-orang agama dan seumpamanya, maka mereka bersepakat bahawa antara sudut pandang yang perlu dilihat dalam nak memperjuangkan hak manusia ni adalah apa yang dikenali sebagai hedonistic principles. Tak ada kat slide saya ni, tapi saya ulang balik, hedonistic principles. Ataupun prinsip-prinsip hedon. Hedon ni biasa kita faham mudah. Hedonism ni sebagai ideologi yang mengutamakan akan hiburan semata-mata. Tapi dari sudut falsafah dan pemikiran, bila sebut hedonistik ni sebenarnya satu ideologi yang terlalu mengambil kira dua elemen dalam jiwa manusia ni, iaitu elemen apa? Yang pertamanya elemen pain, yang keduanya elemen pleasure. Pain and pleasure. Jadi bagi mereka-mereka yang percaya kepada liberalism, mereka memperjuangkan hedonistic principle ataupun prinsip hedonistik yang menyatakan bahawa penderitaan ataupun pain manusia tu kita perlu minimumkan, perlu usaha supaya dasar sebuah negara tu perlu meraihkan usaha-usaha untuk meminimumkan penderitaan manusia. Kerana mereka dah suffer lama dah. Yang keduanya dari sudut pleasure. Dari sudut pleasure, kita kena maximiskan. Jadi untuk mencapai matlamat itu, apa yang mereka buat dari sudut dasar pemikiran mereka adalah mereka bersepakat, baik classical liberalism ataupun modern liberalism ni, mereka bersepakat supaya manusia yang baik adalah manusia yang perlu berusaha untuk mewujudkan satu state, mewujudkan negara. Mewujudkan negara. Yang mana dengan ada negara lah kita boleh meminimumkan pain ataupun penderitaan. Apabila ada negara, kita boleh untuk reduce the conflict. Apabila ada negara, tujuan diwujudkan negara itu adalah untuk memberikan beberapa protection. Dalam Islam, kita ada maqasid. Kita ada maqasid. Dalam liberalism, mereka pun ada menyatakan apakah maqasid perlu untuk kita mewujudkan satu negara. Kerana dari satu ideologi yang lain, ada ideologi yang menyatakan bahawa tak perlu, kalau boleh tak perlu negara ni. Borderless. Dunia yang tanpa sempadan, borderless. Ini adalah perjuangan mereka-mereka yang percaya kepada elemen postmodernism ataupun pasca modernism. Saya rasa ada kot satu slot nanti sebut pasal postmodernism ni. Mereka memperjuangkan borderless country. Tapi kalau untuk liberalism, mereka ada kumpulan yang menyatakan negara penting. Apa maqasidnya? Apa tujuannya? Yang pertamanya adalah untuk memelihara life, nyawa. Yang keduanya liberty. Liberty ni hak asasi ataupun kebebasan. Manusia ni boleh membuat apa saja dia nak, dan dalam masa yang sama untuk memberikan protection kepada property. Jadi nampak tiga elemen utama ni dia tak ada pun elemen untuk apa? Untuk menjaga agama dan juga menjaga nasab keturunan. Itu di antara perbezaan dia dengan maqasid syariah lah. Kemudian liberalism juga mereka memperjuangkan supaya negara yang ditubuhkan itu adalah negara yang perlu mengaplikasikan dan mengutamakan toleran dan juga demokratik, dan juga perlu untuk membuka untuk kita disclose potensi manusia ni dengan mengutamakan meritokrasi. Jadi ini asas yang mereka sepakat bersamalah. Pasal tu di antara slogan-slogan perjuangan mereka juga, mereka bersepakat menyatakan bahawa perlu ada satu foundational equality. Government ada kuasa, tetapi kuasa itu tak boleh diberikan secara mutlak. Kuasa itu adalah kuasa yang limited. Maka untuk memastikan yang kuasa itu limited, maksudnya sebelum ini gereja memiliki kuasa mutlak. Orang-orang di istana di England, asalkan dia orang yang ada jawatan lord ataupun istana, orang di istana, maka kekuasaan mereka tu tidak terkawal, terlalu luas, tak ada limitation. Maka liberalism menyatakan government dia kena ada limitation, dan cara terbaik untuk
mengawal akan kuasa sebuah kerajaan ini adalah dengan separation of power. 3 unsur penting dalam kerajaan itulah, eksekutif, legislatif dan sebagainya. Dan dalam nak memastikan yang manusia penduduk sebuah negara itu duduk dalam keadaan aman dan harmoni, maka mereka telah pun menyatakan bahawa amat penting untuk saling hormat menghormati ataupun apa yang dipanggil sebagai social contract. Social contract, mereka kata terwujudnya sebuah negara itu setelah mana mereka menderita lama, bila nak wujud negara ada beberapa kontrak yang mereka sepakat bersama walaupun sebelum itu mereka bermusuh-musuhan. Social contract ni benda yang asas dalam liberalism. Dan mereka juga memperjuangkan apa yang dipanggil sebagai dipanggil sebagai negative liberty, ataupun kat situ dalam kotak hijau tu saya ada sebut freedom plus harm principle. Ini yang diperjuangkan sangat oleh John Stuart Mill, yang mana dia menyatakan bahawa manusia ni untuk menaikkan potensi individu dia perlu dibangunkan dalam sebuah negara. Jadi untuk menaikkan potensi individu sebuah untuk menaikkan potensi seseorang individu dalam sebuah negara, maka mereka perlu diberikan freedom. Tetapi freedom itu syaratnya as long as mereka tidak harm the others. Mereka tidak membawa mudarat kepada orang lain. Engkau buatlah apa saja. Buatlah apa saja. Engkau nak berzina ataupun nak melakukan hubungan kelamin sebelum perkahwinan, buatlah apa saja. Asalkan apa? Asalkan consensual, ataupun asalkan dua-dua yang melakukan hubungan tu semuanya consent, memberikan persetujuan. Buatlah. No harm. Contoh yang lain, engkau nak tukar jantina, tukarlah. Kalau di negara itu mereka meraihkan transgender sebagai contohnya, mereka bagi kebenaran, tukarlah asalkan tidak mengacau orang lain. Itu prinsip yang diajar dalam liberalism. Okey, tapi kena ingat liberalism ni kadang-kadang mereka akan apply juga larangan-larangan ni. Contohnya kalau fabrik ataupun landscape masyarakat setempat itu, contohnya memang tak boleh menerima transgender sebagai contohnya. Maka mereka-mereka yang nak bawa liberalism ni kadang-kadang ada sebagai mazhab mereka yang mereka pun tak setuju dengan liberalism. Nanti saya akan ulas lagi, okey. Jadi itu di antara titik persamaan di antara classical liberalism dengan modern liberalism. Okey. Sekarang ni dah pukul 10. Jadi saya Ustazah Sharifah, saya ada 15 minit lagi betul kita boleh teruskan okey, lagi. Okey, saya teruskan okey. Jadi dengan sebab itu, bila mana kita dah mengenali asas perjuangan liberalism ni, kita nak tengok apakah pula perbezaan di antara classical liberalism dengan modern liberalism. Classical liberalism, mereka ni amat memperjuangkan agenda untuk membebaskan aktiviti ekonomi tanpa campur tangan yang kuat daripada kerajaan. Mereka menyatakan bahawa semua penduduk dalam sebuah negara, mereka bebas untuk berdagang, memberikan kebebasan mutlak. Dan mereka ni, kalau dalam bahasa Mat Salleh, kalau kita biasa baca buku-buku ideologi Mat Salleh ni, seolah-olah classical liberalism ni mereka analogikan seperti mana night watchman. Night watchman ni kan kadang-kadang kita buat aktiviti kalau ada camp belah malam kan. Belah malam kita akan buat hirasah ataupun buat giliran jaga malam tu. Ataupun kalau kat rumah bila malam by default semua tidur. Tapi kalau dengar ancaman, pada waktu itulah ketua keluarga baru dia akan bangun. Bila ada masalah besar baru dia akan mengawal. Jadi itulah ada analogi kepada negara classical liberalism, iaitu mereka memberikan kebebasan kepada golongan kapitalis, golongan pemodal. Pasal tu laissez-faire yang diperkenalkan oleh Adam Smith itu termasuk salah satu daripada ajaran classical liberalism. Mereka juga memperjuangkan egoistical individualism. Untuk menaikkan potensi individu ni, individu perlu diberikan freedom. Mereka boleh ego as long as you perform. As long as you ada merit, maka you will get the profit, you will get the benefit. Itu ajaran classical liberalism. Maximus utility. Pasal tu nama lain bagi classical liberalism ni adalah utilitarian. Okay? Mereka juga mengamalkan negative freedom. Apa maksud negative freedom ni? Okay? Negative freedom ni pun dia adalah merupakan di antara ajaran yang kerap dilaungkan oleh John Stuart Mill. Dia menyatakan bahawa negara kalau nak maju, penduduknya perlu dikeluarkan daripada
sebarang kekangan, daripada sebarang bentuk limitation. Kena bebas. Disebut sebagai negative freedom. As long as dia selari dengan HAM principle tadi. Mak kata kau boleh buat apa saja. Buatlah apa saja. As long as you tidak harm the others. Tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Dan apakah dia kayu ukur mudarat tu? Ini masalahnya. Itu bezanya liberalism manusia ni dengan kebebasan yang Allah berikan dalam agama Islam. Islam pun agama yang bebas juga. Pasal tu ada sebahagian duk tanya saya, Ustaz, Islam ni agama yang hurriyah juga. Bukankah Rubai bin Amir kan, semasa dia berjumpa dengan Panglima Rostam, dia menyatakan kami ni datang untuk apa? Untuk mengeluarkan, untuk membebaskan manusia. Min diqid dunya, daripada kesempitan hidup di dunia, ila si'ati dunya wal akhirah, kepada keluasan hidup di dunia dan juga di akhirat. Bukankah Islam pun liberal juga? Kita tengoklah dari sudut apa yang kita takrifkan liberal itu. Okey, dari sudut classical liberalism, mereka memberikan kebebasan mutlak. Islam memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang terpimpin dengan wahyu. Pasal wahyu tu adalah sumber pengambilan yang utama dalam agama kita. Kemudian dalam classical liberalism juga, mereka memperjuangkan minimal state. Minimal state ni kalau boleh, negara-negara tu dia kecil dan bersifat minimalis. Simple saja pentadbirannya. Mereka juga memperjuangkan free market economy, right-based justice, strict meritokrasi. Meritokrasi diamalkan secara meluas. Mereka kata tak ada dah tongkat-tongkat bantuan, tak ada. Tak ada kelebihan kepada, tidak ada. As long as you ada talent, you will get the benefit. Dan mereka juga ada menawarkan kebajikan, tapi kebajikan mereka ni dia terkawal. Dia berbeza dengan modern liberalism. Modern liberalism seperti mana yang diperjuangkan oleh John Rawls, dan juga kenapa saya letak colour biru tu? Kenapa? Pasal dia bukan biru kat Malaysia ni cerita kat Amerika Syarikat lah. Kalau merah ni, kalau di Amerika, merah ni dia merujuk kepada aliran politik parti Republican. Hak tu yang Pakcik Donald Trump yang kalah tu. Tu dia warna dia merah lah. Tapi kalau geng-geng Joe Biden yang menang pilihan raya presiden Amerika Syarikat, dan dia pun jadi presiden sekarang, bersama dia sama parti dengan Barack Obama dan juga presiden-presiden Amerika yang dilihat baik kan. Mereka ni adalah pejuang kepada modern liberalism. Apa bentuk aliran pemikiran mereka dari sudut politik ni? Mereka memperjuangkan social liberalism. Okey, social liberalism ni dia bukannya sampai tahap mereka jadi komunis, tidak. Tapi dari sudut politik bila kita sebut politik ni, politik moden, ini saya ambil ni daripada fahaman barat supaya kita tahu pasal kita nak lawan mereka ni. Belah kanan dia ada aliran kanan, ada aliran kiri. Kalau kita ke kanan, aliran kanan ni aliran yang perjuangan mereka ni lebih kepada bangsa. Bangsa, agama. Jadi parti-parti yang ditubuhkan atas nama perkauman, atas nama agama ni, biasanya dia akan duduk belah kanan. Dia agak konservatif. Kalau dekat UK tu parti konservatif lah. Parti konservatif. Kalau kat Amerika parti Republican. Sementara di belah kiri pula, belah kiri ni kalau ekstrim kiri, kalau pelampau berhaluan kiri, itu yang komunis. Kemudian tengah-tengah sikit socialism. Kalau yang central left tu, itu dia parti Demokrat dekat Amerika Syarikat, Barack Obama dan sebagainya. Okey, nak faham mudah sebagai contohnya. Di Amerika, dari sudut health services ataupun perkhidmatan kesihatan, orang Amerika, benda yang paling takut dalam kehidupan mereka ialah kalau mereka jatuh sakit. Pasal apa? Kos rawatan kesihatan di Amerika Syarikat terlalu mahal. Orang yang tak ada ambil insurans, memang orang kata mati sakit macam tu sajalah. Dia tak ada public health service, tidak ada langsung. Dia berbeza dengan UK. Kalau UK, siapa yang pernah duduk UK dia tahulah. Kita sakit macam mana pun, pergi jumpa doktor percuma saja. Terutama di hospital. Adalah yang mungkin ubat sebahagian kena bayar, tapi perkhidmatan mereka first class percuma saja. Saya duduk kat UK 6 tahun, 4 orang anak saya lahir sana, semua percuma. Kita bagi tahu je nak salin style macam mana, semua ditanggung oleh kerajaan. Jadi mereka itu adalah kerajaan yang mengadaptasikan modern liberalism, kerana mereka ni social liberalism, cenderung ke arah kiri, central left. Parti Labour tu lah terutamanya. Kemudian mereka juga menyatakan pentingnya individu tu dibangunkan bukan semata-mata secara individu, tapi kena dipimpin, developmental. Okey,
ada personal growth. Mereka juga menyatakan positive freedom. Berbeza dengan classical liberalism, mereka menyatakan negative freedom, yakni kebebasan mutlak. Tapi kalau modern liberalism, dia bebas tapi terkawal. Contohnya apa? Joe Biden. Bila dia masuk pejabat presiden, masuk White House, apa yang dia buat? Dia terus pakai mask. Kerana dia pun tanda tangan dengan beberapa arahan rasmi presiden yang minta kepada rakyat supaya utamakan pemakaian mask, jaga penjarakan fizikal. Itu approach golongan modern liberalism. Mereka juga dalam bab ekonomi, mereka cuba kawal. Mereka cuba kawal. Dan mereka takkan bagi kebebasan mutlak kepada golongan pemodal ni, golongan orang kaya ni, kalau boleh nak kena cukai yang tinggi. Contoh golongan kiri yang cukup popular tapi dia ni kalah kepada Joe Biden dalam nak mewakili Parti Demokrat sebagai presiden adalah Bernie Sanders. Bernie Sanders ni dia orang belah kiri. Kalau kita dengar slogan ni memang cukup cantik. Memang semuanya untuk rakyat, untuk rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat ni adalah golongan modern liberalism. Justice as fairness. Mereka juga concern for poor. Maknanya kata kalau orang yang miskin, walaupun mereka tak mengamalkan meritokrasi sangat kepada orang miskin, mereka bagi belas ihsan kepada modern liberal, kepada orang miskin lah. Tak tengoklah kau ni result periksa dapat berapa CGPA dan sebagainya, dia tak tengok benda tu. Mereka juga memperjuangkan social responsibility dan juga dari sudut welfare state ni, dia adalah perjuangan utama kepada politikus aliran modern liberalism. Kalau boleh daripada cradle to grave, daripada bayi sampai mati, kalau boleh semua ada kebajikan belaka untuk mereka ni. Jadi dengan sebab itu kita perhatikan inilah dia di antara perjuangan perbezaan di antara klasikal dan juga modern liberalism lah. Jadi nak faham mudah, kalau classical liberalism ni macam yang kita duk bahas teori Darwin kan. Teori Darwin ni dia menyatakan manusia ni boleh survive sampai sekarang ni atas sebab apa? Atas sebab the survival of the fittest. Ini pun di antara ideologi yang dibawa oleh Herbert Spencer. Manusia ni yang boleh hidup adalah manusia yang fit. Jadi yang pentingnya adalah survival of the fittest. Itu orang kata keyword kepada perjuangan classical liberalism. Sementara yang modern liberalism pula dia lebih menyuarakan persoalan equality opportunity, yakni kesamarataan dari sudut peluang, negara berkebajikan, dan seperti mana tokoh Betty Friedan yang perempuan tu, dia ni tokoh feminism. Dia ni memang bersungguh-sungguh untuk meneruskan agenda John Mill yang menyatakan no harm rules ataupun harm principle kan. Maknanya kata kita sampai satu tahap kita kena bagi belas ihsan kepada golongan minoriti dalam sebuah negara. Jadi nampak tak perbezaan kalau zaman Donald Trump dia memomokkan xenofobia ataupun fear, irrational fear ataupun kerisauan yang tidak ada rasional kepada orang asing, kepada yang berwarna itulah dia nak cuba timbulkan kegusaran, dihalang pengunjung daripada beberapa negara Islam daripada masuk ke Amerika dan sebagainya. Tapi kalau yang modern liberalism, Parti Demokrat ni dia lebih menyantuni golongan imigran, golongan yang coloured dan seumpamanya. Okey, jadi ini baru satu bentuk ideologi liberal, iaitu political liberalism. Okey, yang berikutnya, berikutnya saya nak bawa apa kata-kata daripada tokoh pemikir Islam daripada Pakistan yang lama duduk di Amerika Syarikat. Dia menyaksikan liberalism yang diamalkan di Amerika Syarikat ni, iaitu Fazlur Rahman. Dia menyatakan bahawa and what we are seeing develop in societies who liberal think they are the first secular liberals in human history is that instead of growing into human, many of the new generation are in fact growing into animals, terutamanya yang classical liberalism. Sebenarnya dia ada lagi lanjutan lain. Dia ada satu lagi bentuk liberalism yang dipanggil sebagai neoliberalism. Ini dia diasaskan oleh Friedrich von Hayek. Dia sebenarnya adalah bentuk classical liberalism yang baru lah. Dikatakan bahawa kalau di Amerika tu, kalau orang yang berjuang macam Donald Trump tu, itu bentuk neoliberalism, satu ancaman yang kita kena tahu juga. Itu baru bentuk liberalism yang pertama, political liberalism. Yang keduanya adalah liberalism juga, dia boleh datang dalam package naratif penceritaan yang bersifat sekular. Kita pun dah bahas panjang sekular ni apa. Tapi saya nak
saya nak memetik beberapa kata-kata, contohnya daripada Owen Chadwick pada tahun 75, dia menyatakan bahawa the liberal state must be the secular state. Jadi walaupun tadi saya dah menyatakan bahawa pengasas liberalism ni, John Locke sendiri, sebenarnya dia adalah orang yang percaya kepada wujud Tuhan. Tapi apabila liberalism itu berkembang, mereka menyatakan bahawa negara liberal adalah negara yang perlu untuk menjadi negara sekular, yang memisahkan urusan agama daripada pemerintahan. Begitu juga dengan kata-kata Liu Win yang menyatakan bahawa kalau kita nak carilah kenapa wujudnya secularism bahkan liberalism dalam negara landscape dunia politik moden sekarang ini, penyebabnya adalah agama Kristian. Penyebabnya adalah agama Kristian. Pasal tu ada seorang pengkaji daripada Indonesia bernama Adian Husaini. Ini antara fellow researcher ISTEC lah ni. Okay. Dia menyatakan bahawa, berdasarkan bacaan dia jugalah, dia menyatakan bahawa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat barat ini dia beralih daripada dahulunya masyarakat yang not bad lah, beragama lah, agama Kristian kan, walaupun agama Kristian telah pun diselewengkan, tapi pokok pangkalnya masyarakat yang believe in metafizik, percaya kepada agama, akhirnya mereka beralih kepada masyarakat liberal yang sekular. Dia memberikan 3 faktor yang penting. Yang pertamanya, faktor yang paling penting adalah kerana trauma dengan sejarah perkembangan Kristian ni. Pasal kalau kita tengok dalam sejarah Kristianiti, baik bermula daripada zaman lepas Nabi Isa ni dah diangkat ke langit. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, ataupun kita sebut, dalam Quran pun sebut wafat tapi diangkat ke langit, 70 tahun lepas tu, orang Yahudi dihalau keluar oleh orang Rom Timur. Okay? Mula-mula Rom Timur ni, orang Rom, kita jangan ingat orang Rom ni orang Kristian sejak daripada zaman Nabi Isa lagi. Tak. Orang Rom yang pertama sekali memeluk Kristian ni adalah daripada Armenia. Pasal tu dekat Palestin ni, saya sebut Palestin pasal apa? Palestin ni tempat lahirnya Nabi, tempat hidupnya Nabi Isa lah. Dan orang Kristian zaman sekarang pun bila nak buat haji, mereka pergi ke sana. Dekat dalam Old City of Jerusalem tu, dia ada satu Armenian quarter, ada satu tempat duduk khas orang Armenian. Pasal apa? Orang Armenian ni dimuliakan kerana mereka ni bangsa daripada barat yang pertama sekali peluk ikut Masihi lah, ikut Masihi. Okay? Jadi kalau kita tengok dalam sejarah perkembangan Kristian ni, bagaimana apabila mereka yang berasal daripada Timur Tengah, Kristian ni berasal daripada Palestin, kemudian di-adapt pertama sekali daripada barat ni, orang Armenia, dibawa pula ke Perancis, dibawa ke British, ke negara semakin ke barat sana. Greek pun ada dia punya Kristianiti dia menyebabkan berlakunya korupsi apabila orang gereja ini menguasai pemerintahan. Pasal tu Lord Acton dia pernah menyatakan all power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kerana cengkaman orang gereja dekat istana-istana dan pemerintahan di negara-negara barat itu terlalu luar biasa, susah untuk dikawal lah. Ceritanya panjang lah, tapi saya minta izin nak sambung sikit lagi boleh? Saudara Sharifah? Boleh? Okey. Itu sebab yang pertama. Sebab yang keduanya juga adalah kenapa orang barat ni akhirnya kecewa dengan agama mereka. Beralih daripada masyarakat beragama kepada masyarakat yang liberal sekular. Kerana isu teks Bible itu sendiri. Yang kita tahu bahawa Bible, orang Kristian, kalau kita nak faham mudah, Jesus ataupun Isa tu dianggap sebagai Tuhan. Jadi siapa Nabi kepada Tuhan mereka? Nabi-Nabi itulah yang 4 penulis canonical gospel tu, Matthew, Luke, John, Paul, itulah dia dianggap sebagai apostle ataupun Nabi quote and quote kepada Jesus Christ ataupun Isa, Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wasalam. Mereka itulah yang mengubah kitab Injil tu mengikut selera kefahaman mereka. Pasal tu, oleh kerana Bible tu banyak kali ditulis, bahkan akhirnya Bible asal dibakar 300 tahun lepas Nabi Isa diangkat ke langit. Apabila pusat pemerintahan Rom ni beralih pula ke Konstantinopel dekat Istanbul sekarang lah, oleh Maharaja Konstantin. Maharaja Konstantin pada waktu itu mengarahkan supaya dibakar semua Bible yang ada dekat dalam bishop, dalam gereja-gereja, termasuk gereja-gereja yang banyak dekat Mesir dan seumpamanya lah. Diarahkan untuk bakar semua. Tapi hanya tinggalkan 4 saja. 4 tu lah, 4 canonical gospel tu. Yang mana orang-orang yang cerdik dalam kalangan orang Eropah ni, apabila mereka membaca Bible, mereka pening pasal apa? Banyak percanggahan. Contoh yang paling mudah, dalam Luke and Matthew, kedua-dua Bible ini dia
menyatakan susu galur keturunan Nabi Isa. Ini pun satu benda yang pelik. Dia berkata Isa ni anak Nabi. Tapi bila disusun keturunan Nabi Isa tu, dalam Quran sebut Isa anak kepada siapa? Isa anak kepada Maryam. Isa anak kepada Maryam. Tapi dalam kitab Bible, Matthew dan sebagainya, mereka menyatakan bahawa Isa ni anak kepada Yusuf An-Najjar ataupun Joseph Carpenter, kerana mereka menyatakan bahawa Maryam ni dia bersekedudukan ataupun berzina, na'udzubillah lah, berzina dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Dia menuduh daripada anak zina itulah lahirnya Isa. Tengok, kita pun pelik kan? Kita pelik macam mana engkau kata Tuhan kau ni adalah anak daripada hubungan zina. Sekiranya, ni satu lagi, sekiranya engkau boleh percaya kepada konsep original sins, yakni dosa keturunan, kerana apa? Kerana kesalahan Adam memakan buah larangan kat syurga. Dengan sebab itu, seluruh manusia daripada Adam sampai ke zaman sekarang ni, semua kita lahir berdosa. Dia panggil dosa warisan. Dosa warisan di original sin. Apa sebabnya? Sebab makan buah yang terlarang. Itu menyebabkan berlakunya dosa warisan. Tapi takkanlah berzina tiba-tiba okey je, bahkan boleh dianggap pula sebagai anak Tuhan. Jadi benda ni tak boleh diterima oleh orang cerdik pandai, menyebabkan akhirnya mereka keluar Kristian dan mereka percaya kepada liberal sekular. Begitu juga dengan konsep ketuhanan dalam Kristianiti pun menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan orang cerdik pandai di negara barat. Sehingga kan Thomas Aquinas menyatakan bahawa that God is three and one is only known by belief. Hanya benda yang andaian kepercayaan semata-mata. And it is no way possible for this to be demonstratively proven by reason. Tak boleh kita nak bagi reasoning, nak merasionalkan, nak menceritakan, explain apakah ada isyarat wujudnya Tuhan yang tiga tu. Dalam Islam, benda tu boleh dibuktikan. Tuhan yang bersifat Maha Esa, yang Maha Pencipta, semua itu boleh dibuktikan. Tapi dalam Christianity, dengan sebab konsep ketuhanan mereka tu, akhirnya menyebabkan manusia pun dia beralih lah kepada asalnya dulu manusia beragama, dengan sebab kekecewaan itu akhirnya mereka beralih menjadi golongan yang liberal sekular. Itu naratif penceritaan liberalism yang bersifat sekular. Dan yang terakhirnya, ada juga satu package liberalism ini yang kita panggil sebagai religious liberalism. Inilah yang kita duk bahas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Islam liberal tu. Islam liberal yang kita duk kata Islam liberal ni, dia termasuk dalam kategori apa? Religious liberalism. Ada seorang profesor, Edward Amis, dia menyatakan bahawa there is no doubt that the loss of the traditional faith has left many people confused and rudderless. Nak jadikan untuk memahamkan dengan mudah apa yang dibawa dalam religious liberalism ini ialah mereka memperjuangkan dalam agama tu biarlah ada pentafsiran semula. Kemudian kalau ada nas-nas tekstual agama yang memberikan pendetailan, maka kalau boleh diketepikan. Pasal tu dalam konteks Islam liberal, kita tengok bahawa Islam liberal ni kebanyakan pattern mereka ni, pattern perjuangan mereka, mereka percaya kepada apa yang dibawa oleh classical dan modern liberalism. Mereka memperjuangkan equality, mereka memperjuangkan liberty juga, semua benda yang sama seperti mana dalam classical liberalism. Tetapi mereka menggunakan hujah agama. Contohnya kalau nak memberikan equality, hak kesamarataan dari sudut pewarisan, kenapa anak perempuan dapat separuh, 1/2 saja daripada anak lelaki kan? Mereka akan gunakan ayat supaya kita ni kena berbuat baik. Begitu juga dalam bab menutup aurat. Mereka bersikap memilih ayat-ayat dan cuba untuk mentafsirkan semula ayat berkaitan dengan khimar, berkaitan dengan hijab dan seumpamanya. Dan salah satu lagi pattern yang agak ketara juga dalam kalangan liberal agama, terutamanya Islam liberal ni adalah mereka ni banyak yang tidak baca hadis. Mereka ni akhirnya menjadi golongan yang anti hadis. Pasal apa? Antara sifat hadis tu adalah menerangkan, memberikan pendetailan kepada nas-nas umum yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka tak suka yang umum tu. Kalau boleh, apa saja teks dalam Quran tu, mereka nak tafsirkan ikut kepala mereka saja. Jadi
inilah dia yang menatijahkan golongan liberal agama ni. Kes yang terbaru kan, kalau Ustazah Sharifah Fatin perasan, ada seorang perempuan bekas wartawan berita harian, siapa namanya? Ibu Yati Ibu Yati ni sebagai penutup pada kuliah saya ni, bagaimana sesuka hati dia saja boleh menyatakan bahawa ada agama namanya agama Isu Silam, agama Melayu dan seumpamanya secara terbuka. Ini adalah merupakan di antara produk hiliran kepada agenda liberalism yang masuk dalam masyarakat Muslim. Jadi untuk itu saya rasa cukuplah sekadar di sini saja akan perkongsian saya. Sekali lagi mari kita bersama-sama membaca doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mudah-mudahan tidak ada yang tergelincir akidah apabila kita membahaskan pasal liberalism ni. Dan biasanya menjadi satu sunnah juga, sama seperti mana yang diajar oleh dalam Quran, apabila kita cerita pasal agama lain ni, kita kena banyak bertasbih. Tasbih ni daripada perkataan as-sabhu, yang membawa maksud al-bu'du. Yakni orang yang bertasbih ni, kita tahu terjemahan tasbih ni mudah je, Maha Suci Allah. Tapi dengan bertasbih ni, dia akan menatijahkan pemikiran dan jiwa kita akan jauh daripada kefahaman-kefahaman yang akhirnya membawa kepada mensyirikkan Tuhan. Itu penting tasbih apabila kita tamat dalam mana-mana slot pengajian kita. Allahu ta'ala alam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada Ustazah Sharifah. Okey, baik. Doktor, terima kasih banyak. Okey, jadi kita ada beberapa soalan, Doktor. Boleh Ada 2 soalan. Ya, sila. Soalan yang pertama, sejauh mana perkembangan ideologi liberalism di Malaysia dan adakah gerakan-gerakan tertentu yang mempromosikan liberalisme? Baik, dari sudut liberalism, baik yang datang daripada barat yang mendukung klasikal liberalism dan juga modern liberalism, semua mereka ni ada tabung yayasan mereka yang tersendiri dan fund mereka ni amat banyak. Kita boleh tengok sendiri beberapa pendedahan yang ditunjukkan bahawa ada di antara pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan liberalism ni memberikan fund yang banyak kepada beberapa NGO dan beberapa pertubuhan yang mungkin memperjuangkan politik tertentu di negara kita. Mak kata benda tu adalah ancaman yang benar. Mak kata di saat negara kita ni telah pun menikmati apa yang dipanggil sebagai sovereignty, kedaulatan, dan tercatat juga dalam perlembagaan persekutuan bahawa agama Islam adalah merupakan agama bagi persekutuan, tetapi malangnya berlaku lagi beberapa bentuk neo-colonialism ataupun penjajahan baru dari sudut pemikiran ni. Antara neo-kolonial yang masuk dalam negara kita ni adalah golongan yang ditaja oleh golongan liberalism daripada negara barat. Okay, mereka ni, cabaran kita adalah mereka ni mempunyai fund yang duit, dan mereka ni adalah golongan yang intelek. Mereka ni ada idea. Okey, adakah ini bermakna yang kita kena bermusuh dengan semua ideologi klasikal dan modern liberalism? Tak juga, saya tak kata macam tu. Kita kena ingat bahawa kita ada ramai komuniti Muslim yang duduk di negara barat. Mereka-mereka yang duduk di negara barat ni, mereka ada peranan. Mereka kena berperanan dalam politik di negara barat walaupun mereka itu golongan minoriti. Dan memang hampir pastilah dalam landscape politik zaman sekarang ni, at least dalam masa terdekat ni, hampir pasti mereka tak boleh nak tukar England sebagai contohnya tiba-tiba jadi negara Islam. Nak tukar Amerika jadi negara Islam, tak boleh. Tapi mereka kena berperanan mengenali aliran politik ni supaya apa? Supaya perjuangan golongan minoriti sebagai contohnya dapat diperjuangkan. Okey. Jadi yes, memang berlaku ancaman di negara kita, saya setuju. Sepatutnya kalau betul-betul mereka tu ikhlas dalam memperjuangkan liberalism, sepatutnya mereka kena meraihkan liberty negara kita. Negara Malaysia, negara yang berdaulat. Negara Malaysia, dia punya canvas politik dan demografi di negara kita ni adalah canvas agama. Kerana agama Islam adalah agama persekutuan. Jadi kalau ada cubaan untuk mengubah canvas ini, sebenarnya dia bercanggah dengan liberalism yang mereka sendiri perjuangkan. Kerana dalam liberalism mereka mengutamakan keamanan. Mereka mengutamakan hak ataupun liberty kepada
penduduk asal tu supaya mereka boleh praktis kepercayaan mereka. Dan di Malaysia kita ada kepercayaan kita sendirilah. Tak perlu kita ni tunduk dan mengamalkan cara hidup barat. Allahu'alam. Okey, doktor. Seterusnya soalan nombor 2. Bagaimana ciri-ciri utama untuk masyarakat awam dan anak muda yang terdedah dengan dakwah liberal atau liberal Islam untuk tapis info agar mereka tidak terjebak dengan ideologi ini? Okey, baik. Kenapa sebahagian daripada anak muda kita ni bukan, okey, saya nak tambah, bukan semata-mata mereka ni impress tau. Mereka ni impress, rasa takjub bila baca karya John Locke, bila baca karya John Stuart Mill dan seumpamanya, ataupun James Rawls tadi, mereka rasa hebatlah pemikiran ni. Kenapa? Sebab mereka ni takjub kepada pemikir-pemikir barat. Pasal apa? Pasal kita sendiri gagal untuk menunjukkan kehebatan yang ada dalam agama kita. Pasal tu, apabila kita kembali kepada persoalan kenapa wujudnya secular liberalism, adalah kerana masyarakat di negara barat, mereka ni dah jadi tak hormat kepada golongan agama mereka. Jadi sebahagian daripada elemen tu dia berulang. Minta maaf lah saya sebut ni, mungkin ada yang tak setuju. Tapi hakikatnya sebahagian daripada agamawan gagal untuk memainkan peranan sehingga agama itu seperti mana yang disebut oleh ramai ulama-ulama daripada Azhar, mahjubun lil muslimin. Agama itu diterhijab. Sepatutnya agama itu nampak izzah. Tapi dengan sebab sebahagian sikap golongan agama ni, maka dia terhijab daripada terlihat terpamer akan keizahannya kepada anak-anak muda kita. Maka dengan sebab itu mereka-mereka yang memperjuangkan agama, kita kena, orang kata, setanding dengan penampilan daripada kumpulan-kumpulan yang mendapat tempat di mata anak-anak muda kita dari sudut tawaran kebajikan kita, okay? Kemudian dari sudut pakej-pakej pentadbiran yang cuba kita tawarkan, kemudian dari sudut meremajakan dakwah itu kepada mereka supaya nampak Islam ni memang sentiasa evergreen. Jadi dengan sebab itu kita perhatikan antara satu cara juga untuk kita memastikan anak muda kita ni sentiasa merasai akan keizahan ideologi yang dibawa oleh wahyu oleh langit ni adalah kita kena banyak menceritakan kehebatan tokoh-tokoh, terutamanya nabi-nabi yang terdahulu. Okey. Kita tahu bahawa dalam Quran ni Allah ada menceritakan sekurang-kurangnya 25 kisah para nabi. Bahkan Al-Hafidh Ibn Kathir dia mengarang satu kitab Qisasul Anbiya yang cerita pasal 24 nabi daripada zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad dia buat dalam kitab lain. Semuanya kalau kita tengok bagaimana karya Al-Hafidh Ibn Kathir ni, semuanya mendatangkan penceritaan, naratif pengkisahan yang merujuk kepada Quran dan hadis yang akhirnya ditamatkan dengan apa? Dengan mutiara hikmah, fiqhus sirah. Fiqhus sirah. Dan saya juga mencadangkan kepada kita pasal anak-anak muda ni bukan semata-mata mereka ni terpengaruh dengan liberalism. Ramai juga anak muda di kampus yang suka membaca secara meluas. Ramai di antara mereka yang terpengaruh dengan agenda belah kiri ni, agenda modern secularism, dan yang lebih merisaukan kalau mereka cenderung kepada socialism. Ramai di antara mereka yang terjebak dengan pemikiran aliran kiri ni. Okey, bahkan kita tahu bahawa bila sebut aliran kiri ni, itulah dia ideologi yang pernah menjadi satu kekeliruan. Ada yang kata ideologi politik belah kiri ni dia kompatibel dengan agama Islam. Okey. Pasal tu kalau kita rajin buka tafsir Abu Yahamka, Masya Allah, kita tengok Abu Yahamka ni, dia hidup tahun 50-an di Indonesia. Pada waktu Indonesia ni dia bergolak politiknya. Kerana banyaknya masuk elemen-elemen belah kiri ni, elemen modern liberalism ataupun socialism ni lah. Dan pasal tu Abu Yahamka, dia menyatakan dalam banyak tempat dalam kitab tafsir Al-Azhar yang dia karang tu. Contohnya apabila Abu Yahamka menyatakan pasal ayat arahan untuk kutip zakat daripada surah At-Taubah kan, khudh min amwalihim sadaqah. Abu Yahamka menyatakan bahawa inilah dia kehebatan Islam, iaitu Islam dalam persoalan pemilikan harta. Okay? Islam, kita bersetuju bahawa manusia ni boleh jadi rosak dengan sebab harta. Sama ada terlalu tamak dengan harta
ataupun terlalu bakhil dengan harta. Benda yang sama juga dipercayai oleh golongan liberal. Tetapi untuk membangunkan jiwa individu dalam sebuah negara, mereka memberikan kebebasan mutlak. Maka lahirnya golongan feudal yang terlalu kaya dan golongan miskin, golongan pekerja semakin menderita. Dia menatijakan satu lagi aliran, iaitu aliran sosialisme yang diasaskan oleh Karl Marx. Karl Marx dia melihat kebejatan manusia itu dia kembali kepada harta juga. Maka apa yang dia buat ialah dia menyatakan harta itu tidak ada nilai. Dia tak memberikan nilai pada harta. Dan harta itu perlu dikawal oleh kerajaan. Okey, dan menyebabkan orang pun sukalah pasal sama rata. Yang penting sama rata. Semuanya itu hakikatnya kembali kepada liberalisme juga. Dalam Islam, okey, kita kena cerita kepada anak muda bahawa Islam memberikan nilai kepada harta. Harta tu benda yang fizikal, benda maddi ni, dia benda ada nilai. Kalau dapat banyak, kita kena keluarkan kepada orang yang susah. Jadi itu contoh sistem-sistem yang cukup cantik yang sebenarnya ada dalam syariat, yang kalau kita cerita kepada anak muda, sebenarnya tak ada sebab mereka ni akan impress kepada baik aliran kanan ataupun aliran kiri, baik modern secular ataupun classical liberalism dalam perjuangan politik kita. Itu saja. Okey. Itu saja, Doktor. Okey, terima kasih, Doktor. Okey, memandangkan jam pun menunjuk pukul 10.35. Dan tiada soalan yang selainnya lah. Hanya 2 soalan saja, Doktor. Okey, jadi saya rasa semua dah jelas dan kupasan Doktor pada malam ni cukup menarik dan padat, saya rasa, dengan pelbagai Doktor datangkan dengan pelbagai kisah, contoh, dan juga ada juga yang mungkin pertama kali kita dengar tentang neoliberalism, dan bagai lagi lah yang Doktor bagi tahu, mungkin yang first time juga bagi saya sendiri mendengarnya, dan seronok. Terima kasih, Doktor. Okey, jadi saya rasa itu sajalah pada malam ni, insyaAllah. Jadi saya ucapkan juga ribuan terima kasih pada Doktor kerana sudi untuk sama-sama dalam program wacana ideologi ni. Mungkin insyaAllah kalau panjang umur dan ada peluang lagi, boleh jemput Doktor lagi, insyaAllah, boleh ya? InsyaAllah. Okey, jadi itu sajalah, kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, terima kasih kepada Doktor dan semua penonton yang join live kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan ada siri yang seterusnya. Jadi itu sajalah daripada saya. Minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.